Sulaiman. Yang berhormat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan Dipertua, soalan saya nombor 7. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Dipertua Dewan, terima kasih Yang Berhormat daripada SIK. Untuk jawapan kepada Yang Berhormat SIK sebentar tadi, terdapat 3 empangan iaitu empangan Ulu Muda, empangan Beris dan empangan Pedu yang menyalurkan air ke Sungai Muda. 3 empangan tersebut dan Sungai Muda ini membekalkan air kepada negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang sekaligus. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Alam Sekitar dan Air sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi musim panas dan kemarau di mana fenomena ini saban tahun berlaku kepada negara kita. Oleh kerana itu, KASA sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga untuk berhadapan sebarang kemungkinan ketika musim kemarau dan musim panas yang akan melanda negara kita sekarang ini. Di antara langkah-langkah yang telah pun diambil dan sedang dan akan diambil oleh pihak KASA bagi menghadapi musim kemarau dan panas ini ialah antaranya yang pertama, kita akan memastikan tahap pemantauan paras semua sungai-sungai di seluruh negara dan empangan yang membekalkan air mentah kepada loji-loji rawatan air di setiap negeri dilakukan secara berkala dan juga secara berterusan. Yang kedua, kita akan mengaktifkan segera pelan kontingensi bekalan air sekiranya keadaan paras sungai dan empangan menyusut pada paras kritikal. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan menapasti sumber-sumber air alternatif seperti air kolam atau air bawah tanah yang selamat digunakan bagi menambahkan sumber air yang sedia ada di mana-mana negeri yang berkenaan. Seterusnya, sekiranya musim panas dan kemarau ini bertambah buruk, andai kata, na'udzubillah min zalik, sehingga menyebabkan sumber air dan empangan terjejas kepada paras bahaya dan kritikal, maka pihak KASA akan mengambil beberapa langkah yang drastik. Antaranya adalah pertama, kita akan melaksanakan catuan bekalan air kepada pengguna-pengguna sekiranya paras sungai dan empangan yang ada menyusut ke paras kritikal dan juga dianggap sebagai paras berbahaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita akan memastikan untuk menyediakan keperluan logistik bagi penghantaran bekalan air kepada orang awam, seperti kita memastikan lori tangki air dan juga tangki statik di tempat-tempat yang menghadapi gangguan bekalan air berkenaan. Dan yang terakhir, pastilah kita semua maklum bahawasanya kita akan melaksanakan proses pembenihan awan di kawasan-kawasan empangan dan juga kawasan tadan yang juga dianggap sebagai kritikal. Dalam hal ini, spesifikly untuk menyentuh kepada Yang Berhormat SIK ini sebentar tadi, suka saya nyatakan bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 kali proses pembenihan awan telah dilakukan di 2 empangan, iaitu empangan Muda dan juga empangan Beris. Dan dalam soal cloud seeding ini, dengan izin atau pembenihan awan ini, ianya merupakan satu proses yang memakan kos. Dan kos ini ditanggung oleh setiap negeri yang berkenaan. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada negeri-negeri seperti Pulau Pinang ini yang telah pun menunjukkan dengan izin the example of good practices, di mana pada 13 Mei Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah pun berjaya telah pun membayar untuk cloud seeding di beberapa empangan, termasuklah empangan yang terlibat di negeri Kedah dan sebagainya. Ini satu proses yang baik kerana ada beberapa negeri yang mana sungainya terpecah kepada 2 negeri. Dan apabila proses cloud seeding berlaku, maka berlaku sedikit permasalahan antara untuk siapa yang akan menanggung kos dan sebagainya. Dan hal ini, saya kena berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas positif effort yang telah dilakukan. Dan juga akhirnya saya menyeru kepada rakyat negara kita akan lebih berhemah dalam penggunaan air agar tidak melakukan pembaziran ketika negara berhadapan dengan cuaca panas dan kemarau, kerana sumber air adalah merupakan sumber yang penting kepada mana-mana negara sekalipun. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Saya berhormat. Tuan Dipertua, Saya minta maaf. soalan tambahan. Tuan Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan diberikan. Sedia maklum ya, apabila musim kemarau yang lepas pada bulan November 2019 berlaku pengeringan air di empangan yang sangat kritikal. Contoh di empangan Muda, air susut sehingga di bawah 20%. Begitu juga menyebabkan berlaku masalah kepada penanaman padi di dataran Muda di Kedah pada musim yang lalu. Dan disebut dalam satu laporan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran
dalam satu report water stress area, iaitu yang berlaku di daerah utara sana, iaitulah persaingan penggunaan air ini untuk pengairan pertanian dan domestik. Jadi soalan saya, Yang Berhormat Tuan Menteri, adakah pihak kementerian mempunyai plan untuk mewujudkan satu dana khas bagi membiayai untuk meneroka sumber bekalan air bawah tanah ataupun dengan izin underground reservoir, dan juga satu lagi sumber yang disebut coastal reservoir, iaitu sumber air di sebelah pantai untuk menampung kekurangan sumber air yang sedia ada. Dan bagaimana dilihat peranan NAHRIM, iaitu Institut Penyelidikan Hidrolik Malaysia Kebangsaan, untuk meneroka dan bersama dengan agensi-agensi, khususnya kepakaran yang ada di NAHRIM itu, untuk dikongsi oleh agensi-agensi yang menguruskan pengairan dan pertanian, termasuk MADA, KADA, AIDA dan sebagainya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat daripada SIK yang mewakilkan soalan tentang konsep air, penggunaan air bawah tanah dan sebagainya. Untuk makluman Yang Berhormat, memandangkan sumber air mentah di kawasan Sungai Muda ini masih belum dianggap sebagai kritikal kerana berlaku dalam keadaan yang isolated. Penggunaan air bawah tanah masih belum wajar digunakan mengikut kajian dibuat oleh pihak KASA. Walau bagaimanapun, KASA dan KEXA ataupun Jabatan Mineral dan Galian JMG akan bekerjasama bagi melihat keperluan penggunaan air bawah tanah pada masa akan datang, kerana skop eksplorasi air bawah tanah ini adalah di bawah KEXA sebenarnya, bukan di bawah KASA. Dan untuk makluman semua, namun untuk memastikan bahawa sumber air sentiasa mencukupi di kawasan SIK dan juga kawasan-kawasan yang lain, KASA dalam peringkat perancangan bagi membuat permohonan pelaksanaan satu elemen baru, inisiatif baru yang dipanggil sebagai TAPS di bawah lembangan Sungai Muda ini. Untuk makluman semua, Ahli Yang Berhormat, KASA bercadang untuk membina takungan air pinggir sungai ataupun TAPS ini di sepanjang sungai-sungai yang beroperasi di seluruh negara bagi meningkatkan keupayaan takungan air yang boleh digunakan sebagai sumber air semasa musim kemarau. Dan takungan air pinggir sungai atau TAPS ini berfungsi untuk menyimpan air sebagai satu sumber alternatif. Ini yang dikatakan untuk penggantian kepada sumber air bawah tanah. Selain bergantung pada sumber takungan air empangan, sumber air daripada TAPS yang juga boleh digunakan sekiranya berlaku musim panas dan kemarau. Dan ia telah pun dibuktikan di negeri Selangor. Dan saya kira ini adalah salah satu daripada model ataupun satu daripada usaha yang terbaik yang mungkin kita akan gunakan pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Balik Pulau. Terima kasih. Roni juga. Terima kasih Yang Ketua. Soalan saya mengenai dengan empangan muda ini adalah rizab kemarau penting bagi negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Namun begitu, pada tahun 2008 terdapat 22,611 hektar ataupun kawasan tadahan air, water catchment area. Namun begitu, pada Ogos 2017, dia cuma tinggal 12,484 hektar, iaitu separuh daripada tahun 2008. Bagaimanakah langkah yang diambil oleh kementerian supaya kawasan tadahan air ini tidak dikurangkan dan kekal dengan jumlah yang ada? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat daripada Baik Pelik Pula kerana membangkitkan soalan ini. Saya faham, saya yakin dan saya pun pasti bahawasanya kita semua tahu bahawasanya water catchment ini begitu penting kepada mana-mana negara sekalipun. Dan dalam hal ini yang sebagaimana saya katakan sebentar tadi, bahawasanya selain daripada kita membina atau memastikan kawasan water catchment ini terjaga dan juga membina empangan-empangan yang kita rasakan sesuai, kita juga menggunakan strategi-strategi ataupun kaedah-kaedah yang saya katakan sebagai TAPS sebentar tadi untuk memastikan bahawasanya dalam keadaan mana sekalipun negara kita dalam keadaan terkawal bila berlaku keadaan musim-musim yang kritikal yang sebenarnya saya maksudkan sebentar tadi. Dalam soal ini, ingin saya nyatakan bahawasanya komitmen kerajaan adalah untuk memastikan rakyat mendapat hak yang terbaik. Bagaimana bagai sekalipun usaha yang dibuat, itulah yang akan dilakukan demi untuk memastikan bahawasanya apa yang dinikmati, yang perlu dinikmati oleh rakyat tidak terganggu dan sebagainya. Sebenarnya saya katakan. Terima kasih, Babi. Terima kasih. Boleh Datuk Speaker satu soalan tambahan sikit? Boleh? Saya nak teruskan. Boleh minta sikit lah.